Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok. Baik. Jadi pagi ini kita akan sambung kembali bacaan risalah Al-Misbahul Munir, satu risalah yang membahaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, insyaAllah. Baik, mudah-mudahan live kita kali ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Baik. Jadi kita sambung muka surat 6 risalah Al-Misbahul Munir. Baik. Sambung di sinilah. Yang mana yang kemarin kita dah bahas berkaitan dengan iman. Jadi untuk pagi ini kita teruskan dengan bahasan yang seterusnya, iaitu ihsan. Yang mana ulama kata nak jadi agama itu dia kena ada 3 lah. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Barulah terbentuknya agama itu. Jadi kita dah bahas 2, Islam kita dah bahas dah, iman pun kita dah bahas dah. Jadi masuk pagi ni ihsan. Apa itu ihsan? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulmihi fid darain amin. Bermula ihsan. Bermula ihsan itu khabar ialah berbuat baik. Ihsan tu adalah berbuat baik. Dengan maknanya, dengan ni kalau orang ngaji ilmu nahu dipanggil ba taswiriyah. Ba untuk nak menggambarkan, yang kata ihsan tu berbuat baik tu macam mana? Dia nak menggambarkan macam mana? Ba ni dipanggil ba taswiriyah. Dengan ni terjemahan daripada ba tu lah. Dia nak taswir pada kata berbuat baik tu macam mana? Dengan maknanya, makna ihsan tu lah mengerjakan, melakukan, membuatkan segala perintah Allah. Contoh dia seperti sembahyang. Contohnya seperti sembahyang, puasa. Tu contoh seperti perintah Allah tu lah. Sembahyang, puasa dan sebagainya lah. Daripada ni dipanggil bayan. Daripada ni dipanggil min lil bayan. Bahasa Arab min, terjemahan dia daripada. Min tu dengan mana lil bayan, dia nak terang. Yang kata sebagainya tu apa dia? Daripada segala yang disuruh itu. Segala yang disuruh itu perintah Allah tu lah. Dengan segala yang disuruh itu dengan elok. Dengan elok, maknanya kita melakukan segala yang disuruh itu, seperti sembahyang, puasa tu, kita buat tu, kita kerjakan tu dengan elok, yang mencukupi segala syarat-syarat, yang cukup syarat-syarat. Kalau sembahyang tu kita buat dengan elok, cukup syarat-syarat sembahyang dan sempurna ruku-rukunya. Kita buat sembahyang tu bagi sempurna dia punya ruku-rukunya, seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu
di hadapan Allah Ta'ala. Seolah-olah macam tu lah. Seolah-olah kita sembahyang tu di depan Allah Ta'ala. Seolah-olah macam tu. Maknanya kita jaga syarat-syarat sembahyang, kita jaga rukun-rukun sembahyang, adat-adat sembahyang. Seolah-olah kita duduk sembahyang depan Allah. Seolah-olah begitulah. Qala musannaf, dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah tu, dan walaupun kita tak lihat Allah Ta'ala sekalipun, kita sembahyang tu, kita buat perintah Allah tu, sembahyang ke puasa ke apakah, sekalipun kita buat tu seolah-olah Allah tu ada depan kita, seolah-olah macam tu. Jikalau kita tidak melihatkan dia, akan Allah sekalipun, walaupun kita tak lihat Allah Ta'ala sekalipun, tapi Allah Ta'ala tetap melihat kamu lah. Tu. Dan ihsan ini, dan bermula ihsan ini, ihsan tadilah yang kita berbuat segala perintah Allah tu, mengerjakan perintah Allah tu dengan elok tu. Contoh dia seperti kita mengerjakan tu di hadapan Allah tu, dengan memelihara syarat-syarat dia, rukun-rukun dia, adab-adab dia. Ihsan itulah. Dan ihsan ini khabarat ialah syarat bagi kesempurnaan, ialah syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua. Jadi nak sempurnanya agama Islam tu kena ada ihsan lah. Ihsan maknanya kita buat baik, kita buat elok, kita kerjakan segala perintah Allah tu, contohnya seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya tu, kita buat tu dengan elok, dengan cukup syarat dia, dengan cukup rukun dia, dengan adab-adab dia, seolah-olah kita buat perintah Allah tu di hadapan Allah, seolah-olah begitulah. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah sekalipun, kita buat tu dengan elok, kita buat perintah Allah tu dengan elok, dengan adab-adab dia, dengan syarat-syarat dia, dengan rukun-rukun dia yang sempurna. Jadi ihsan itulah adalah syarat bagi kesempurnaan agama Islam itu. Jadi maka di sini cukup lah, cukup ada tiga tu. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Ketiga-tiga itu mesti kena ada, barulah dikatakan sempurnanya agama seseorang itu. Dia kata di sini, saya ada dobit sikit, maknanya jikalau seseorang itu bersifat dengan agama Islam tetapi tidak bersifat dengan ihsan, maka agama Islam ia itu belum sempurna lagi. Jadi seseorang itu kalau dia hanya ada Islam, hanya ada iman, tapi ihsan tidak ada, maknanya agama Islam yang ada padanya itu masih lagi belum sempurna. Tu maknanya kena ada tiga lah: Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan, kena ada tiga tu, barulah sempurnanya agama seseorang itu. Tu baik. Bukanlah syarat yang kata ihsan tu syarat bagi sempurnanya Islam, bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Kena faham elok. Bukan nak sah iman tu kena ada, nak sah Islam tu kena ada ihsan, tak, bukan syarat macam tu. Maksud di sini kesempurnaan Islam itu, kesempurnaan, bukan sah Islam tu. Maksudnya bila ada ihsan, maka agama yang ada pada seseorang itu lebih sempurna. Maksud dia macam tu. Bukannya tidak ada ihsan itu maknanya tidak sah Islamnya, bukan macam tu. Yakni agama dia sudah sah walaupun dia tidak ada ihsan sekalipun. Agama dia sudah sah, cuma sempurna ataupun tidak sempurna saja. Kalau seseorang tu dia cuma ada Islam dan iman saja, ihsan tidak ada, bukan kata tak sah Islam dia tu, sah. Cuma kita kata nak sempurnakan lagi Islamnya itu, dia kena ada ihsan. Ihsan itu maksudnya. Baik, qala musannif rahimahullahu taala, dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, tak kiralah orang ni, tak kiralah siapa pun, dan orang yang tidak mengerjakan ibadah tu, ibadah yang dia buat tu dengan elok, dengan bahawa, dengan ni dia nak tafsir, dia nak taswir, dia nak menggambarkan, ba taswiriyah dalam bahasa Arab, ba lah terjemahan dia dengan ba tu dia bagi ba taswiriyah, dia nak menggambarkan yang kata orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok tu macam mana, dengan bahawa
tidak cukup syarat. Orang tu dia buat ibadah tu tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Dan rukun, rukun pun tak cukup, syarat tak cukup, rukun pun tak cukup. Dan tidak ada ikhlas. Dia buat ibadah tu tidak ada ikhlas. Dan tidak khusyuk. Buat ibadah tu tidak khusyuk. Dan tawaduk, tidak tawaduk, merendah diri. Tawaduk ni merendah diri. Ikhlas tadi apa dah? Ikhlas ni semata-mata kerana zat Allah, tidak kerana lain daripada itu. Maknanya seseorang itu dia melakukan ibadah dia dengan tidak mengerjakan dengan elok. Dia buat ibadah dia tu dengan tak elok, iaitulah dengan tak cukup syarat, dengan tak cukup rukun, tak ada ikhlas, tak ada khusyuk, tak ada tawaduk. Khusyuk ni apa dah? Khusyuk ni tetap hati dia, tetap anggota dia. Dia buat tak ada tu, tak sempurna lah maknanya ibadah dia tu. Baik, maka dinamakan dia orang itu tadi yang buat ibadat dengan tidak elok tu, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Orang tu buat tak elok. Dia buat tak elok. Dia sembahyang tak cukup syarat, tak cukup rukun, tak ikhlas, tak khusyuk, tak tawaduk. Maka orang tersebut dinamakan tidak berbuat elok. Dia tak berbuat elok. Maka ni dipanggil tafriq. Fa dalam bahasa Arab dipanggil fa tafriq. Jadi maka tak kalau begitu tidak sempurnalah agama Islam. Dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Jadi orang yang melakukan ibadah dengan tidak cukup syarat, dengan tidak cukup rukun, tidak ada ikhlas, tidak ada khusyuk, tidak ada tawaduk, maka Islam yang ada padanya tu tidak sempurna dan tidak ada hak lagi, yakni tidak ada habuan lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun tak bagi pahala kat dia. Sebab apa? Sebab dia sembahyang tak cukup syarat. Contoh sembahyang lah, contoh ibadah sembahyang dia buat tu tak cukup syarat, tak cukup rukun, tak ikhlas, tak khusyuk, tak tawaduk, maka Allah pun tak maulah bagi pahala kat dia. Dia tak berhak lagi menerima pahala ibadah sembahyang itu daripada Allah. Sebab dia buat lebih kurang, tak cukup syarat, tak cukup rukun, tak ada ikhlas, tak ada khusyuk dan tak ada tawaduk. Maka dia tak ada hak lagi untuk terima pahala daripada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, berkata ia Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ini hadis yang agak panjang lah. Hadis ni riwayat Muslim, hadis sahih. Nabi kata apa? Bainama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Riwayat Muslim. Baik, jadi hadis ni hadis sahih. Hadis sahih, hadis yang agak panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Nabi kata apa? Ertinya. Erti ni maksudnya terjemahan daripada lafaz hadis yang Arab ni. Terjemahan dia ada dipanggil erti lah. Kalau maksud ni lain, erti ni lain. Ertinya di antaranya kami, ini pada ketika itulah. Di antaranya puak-puak sahabat tu kami menduduki di antaranya kami menduduki di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat lah. Dia duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ketika mana para sahabat berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba kelihatan di atas kami tu, di atas kami ni puak-puak sahabat tu lah, seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya. Maknanya ketika mana sahabat duduk di sisi Rasulullah pada suatu hari tu, tiba-tiba nampak seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, kata Sayyidina Umar, dan bersangatan hitam rambutnya. Rambutnya pun hitam. Rambutnya hitam lelaki tadi, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Yang ni masa itu di Makkah tak ada jalan raya lagi, sebab itu nampak bekas tapak kaki. Tapi di sini puak-puak sahabat hairan sebab tak ada bekas tapak kaki. Tu. Jadi pakaian lelaki tersebut berpakaian putih dan bersangatan hitam rambutnya. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya. Bekas-bekas tapak kaki dia tak nampak. Masa dia mai tu, bekas tapak kaki dia tak nampak. Sebab di Makkah para sahabat pun tak kenal lelaki tersebut, yang mana pakaiannya putih, rambutnya hitam. Dia mai pula tak nampak bekas tapak kaki. Tu. Dan tidak mengenal akan dia seorang lelaki tadi itu oleh seseorang daripada puak kami, ini puak-puak sahabat. So puak-puak sahabat ni tak kenal lelaki tadi ni siapa dia. Dengan pakaian putih, dengan rambut hitam, dengan datang tu tak nampak bekas tapak kaki, sehingga ia seseorang lelaki tadi tu menduduki akan Rasulullah. Sehinggalah orang lelaki tadi tu mai dekat Rasulullah, duduk rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sandar ia lelaki tadi tu, sandar maknanya pelaga. Dan sandar ia lelaki tadi tu akan dua lututnya, yakni pelaga lutut lelaki tadi tu dengan lutut Rasulullah. Maknanya duduk dekat sungguh lah. Tu. Dan sandar ia lelaki itu akan dua lututnya, lutut lelaki tadi tu kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tadi tu pun datang dekat Rasulullah dan rapatkan ataupun pelaga lutut dia tu dengan lutut Rasulullah. Maknanya kata lelaki tu berani sungguh lah. Dia duduk dekat Rasulullah, dekat sangat, sehingga pelaga antara lutut dengan lutut. Dan meletak ia lelaki tadi tu, yang lelaki yang berpakaian putih, yang rambut hitam, yang datang tu tak nampak bekas tapak kaki tu, yang para sahabat pun hairan tu. Dan meletak ia lelaki itu akan dua tangannya lelaki itu, meletak itu ke atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana lelaki itu datang dekat dengan Rasulullah sehingga belaga kepala lutut lelaki itu dengan kepala lutut Rasulullah. Kemudian lelaki itu pun letak tangannya di atas paha Rasulullah. Lalu berkata ia lelaki tadi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam. Akhbirni anil Islam." Lelaki itu pun tanyalah Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagi tahu pada saya apa itu Islam?"
Apa itu Islam? Lebih kurang macam itulah bahasa kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Islam tu dia bahawa menyaksi engkau, yakni bersaksilah oleh engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tu Islam. Tidak ada Tuhan, bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Tu. Dan mendiri, yakni menunaikan engkau akan sembahyang. Menunaikan engkau akan sembahyang, dan mengeluar engkau akan zakat. Ini membayar akan zakat. Dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunaikan engkau, yakni mengerjakan engkau akan fardu haji ke Baitullahil Haram, ke Baitullah, jika kuasa engkau, yakni jika mampu engkau kepadanya, kepada Baitullah akan jalan, akan pergi. Tu. Setelah mana lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Maka Rasulullah pun menjawab menjawab tadi. Kemudian berkata lelaki itu, lelaki tadi pun katalah, selepas mana Rasulullah jawab, lelaki yang pakaian putih tadi itu pun berkata, dia kata apa? Benar engkau wahai Muhammad. Apa yang kau beritahu tu semuanya benar wahai Muhammad. Maknanya lelaki itu membenarkan apa yang Rasulullah jawab tadi. Kemudian menanya lagi, kemudian dia tanya lagi. Lelaki tadi tu tanya lagi. Kemudian menanya lagi lelaki itu. Lelaki itu pun tanya lagi. Wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada iman. Tadi dia tanya berkaitan Islam, kemudian dia tanya berkaitan iman pula. Dia suruh beritahu dekat dia apa itu iman. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata iman tu dia bahawa percaya engkau akan Allah, dan akan malaikat, dan segala kitab-kitabnya, dan sekalian rasul-rasulnya, dan akan hari kiamat, dan percaya engkau dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Itulah iman. Lelaki tadi tanya, kemudian Rasulullah menjawab. Kemudian berkata lelaki itu, lelaki tadilah, lelaki yang pakai pakaian putih tadi tu, dia berkata apa? Benar engkau ya Muhammad, apa yang kau bagi tahu tu semuanya benar. Tu. Kemudian menanya pula lelaki itu, kemudian tanya lagi. Lepas tanya satu, dia tanya satu. Tadi dia tanya Islam, Rasulullah jawab semua. Dia tanya iman pula, Rasulullah jawab semua. Dia nak tanya lagi pula dah. Menanya pula lagi lelaki itu. Lelaki itu tanya lagi, beritahu akan saya wahai Muhammad daripada ihsan. Dia suruh bagi tahu pula apa itu ihsan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala itu, mengerja tu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah Ta'ala. Kau buat ibadah apa pun, kau kerjakan seolah-olah Allah Ta'ala duk lihat engkau. Maka jika engkau tidak nampak akan dia ini Allah, maka ia tetap melihat engkau di kau. Maka jika engkau tidak nampak, ini melihat akan dia ini Allah, maka ia tetap melihat akan di kau. Kita ibadah tu, kita buat ibadah tu seolah-olah Allah Ta'ala melihat kita, seolah-olah Allah tu duduk di depan kita. Walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala tetap melihat kita. Itu maksudnya. Itulah dikatakan ihsan. Ihsan ni kita buat ibadah tu seolah-olah kita tu melihat Allah Ta'ala, seolah-olah macam tu, seolah-olah Allah Ta'ala duduk depan kita. Walaupun kita tak nampak Allah, tetapi Allah tetap melihat kita. Itu dikatakan ihsan. Baik, qala musannifu rahimahullah ta'ala. Baik, pendek kata, kerja ibadah itu dengan elok, itulah dikatakan ihsan. Jadi ihsan tu kita buat ibadah tu, sesuatu ibadah tu dengan elok, dengan cukup syarat, cukup rukun, dengan sempurna, cukup adab dia semua, barulah dikatakan ihsan. Kita buat ibadah tu seolah-olah kita melihat Tuhan berada di depan kita, seolah-olah begitu. Walaupun kita tak melihat Tuhan,
tapi Tuhan tetap melihat kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Apa dia? Islam, iman, ihsan. Maka maknanya nak terbentuknya agama itu berhimpun di atas 3 perkara tadilah. Apa dia? Islam, iman dan ihsan. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah. Dengan Islam juga tak memadai kita ni hanya mengaku di lidah dengan kita ni Islam. Padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam, tak tunai. Sembahyang tidak, puasa tidak, ataupun buat 4 tak buat 1, ataupun buat 3 tak buat 2. Itu rukun Islam. Semua ada 5 kan. Dan rukun iman, tak percaya ke 6, percaya 2, tak percaya 4. Itu maksudnya. Dan ihsan yang tersebut tak menunaikan ibadah. Ihsan ni tak menunaikan ibadah tu dengan elok, tak cukup syarat, tak cukup rukun. Tu tidak ada tawaduk, tidak ada ikhlas, tidak ada khusyuk. Buat ibadah tu dengan tidak sempurna, maka adalah pada hakikatnya, yakni pada sebenarnya tidak mengenal agama. Ini tidak mengenal agama lagi, bahkan mengetahui jua dengan tidak mengaku di dalam hatinya seseorang, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Di masa-masa ini ramailah umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sekarang ini hanya dengan mengetahui sembahyang tu depa tahu, tetapi tidak sembahyang. Depa tahu kata sembahyang tu wajib, tapi depa tak sembahyang. Itulah yang berlaku sekarang ni. Ramai yang tahu sembahyang itu adalah wajib ke atas orang Islam, tapi tak sembahyang. Dan mengetahui puasa, depa tahu kata puasa, tetapi tidak berpuasa. Ramai ada berlaku sekarang ni. Bukan dia tak tahu kata puasa tu wajib, bulan puasa, bulan Ramadan, tapi dia tak puasa juga. Itulah yang berlakunya di zaman kita sekarang, akhir zaman ni. Dan ilah ni maknanya dan sebaliknya lah, dan banyak lagi lah ilah ni. Dia tahu kata apa ni, wajib mengeluarkan zakat kalau dah cukup syarat, cukup haul dah, cukup nisab dah, tapi dia tak awak keluar juga, tak banyak juga. Dan dia tahu kata pergi haji tu wajib bagi orang yang mampu, tapi dia tak pergi juga. Tempat lain boleh pergi, tapi haji tak pergi. Tu takut balik pada Mekah, orang kata dia tok haji, tok lebay, takut macam-macam lah. Dia malu dan macam-macam lah. Dan sebagainya, banyak lagi lah. Dia tahu kata sembahyang tu wajib, dia tak sembahyang. Dia tahu kata puasa Ramadan tu wajib, tapi dia tak puasa. Itulah yang berlaku di zaman akhir zaman ni. Maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya yang bernama Al-Hublul Matin fi Ma'rifatid Din, wallahu alam. Jadi dia kata kalau kita nak tahu huraian yang lebih panjang, kena tengoklah dalam kitab dia yang bernama Al-Hublul Matin fi Ma'rifatid Din. Kitab Tuan Musannaf ni lah. Jadi itulah, kita kenalah buatlah apa yang disuruh oleh Allah. Kita buat tu, kita kena ingat nak terbentuknya agama Islam ini, dia kena ada 3 lah. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Tu kena ada 3 tu. Kalau sekadar Islam tak cukup, ataupun sekadar ada Islam, iman saja tak cukup, dia kena ada 3 tu. Islam, iman dan ihsan. Jadi itulah, sekadar itu dulu untuk pagi ni. InsyaAllah esok kalau ada masa lagi, ataupun waktu lain kita ada masa lagi, kita akan teruskan menyambung dengan bahasan yang seterusnya, huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. InsyaAllah lah, ada masa nanti kita akan live pula bahasan yang ni pula, huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Apa itu hukum syarak, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu.
yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.